Bismillah, Masya Allah, tahniah kepada adik-adik yang bersama dengan kita pagi ini dengan program ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pagi ini bermanfaat dan kita nak teruskan momentum kita pagi ini dengan satu slot yang selalu memberikan Farah inspirasi, motivasi antara slot kegemaran penonton setia kami juga dalam program Assalamualaikum. Ini dia, kita bersama dengan Assalam Biz, peyatim dengan lambaian syurga tarbiyah sebaiknya. Itulah dia maksudnya. Baiklah, kita nak bersama dengan ikon peyatim, tak lain tak bukan yang dihormati, yang disayangi, yang semakin hari semakin muda dan handsome. Tentunya Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat tips kecantikan ni macam mana boleh gebu, boleh cantik berseri wajah, Masya Allah. Dan kita bersama dengan adik-adik kita juga, rakan usrah anak-anak yatim yang kita bawakan hari ini istimewa, Masya Allah. Kita bersama dengan adik Khairil Abadi Izul dan juga adik Ashraf Kuzairi Abdullah di sebelah kiri, Kak Farah. Dan di sebelah kanan pula kita ada adik Putri Alisa Sarmila Abdul Malik dan juga adik Amalia Zara Muhammad Syukur. Assalamualaikum semua. Serba hitam dengan serba putih, insya-Allah. Kejap lagi ada soalan juga untuk Tok Abah ni, subhanallah. Baiklah, yang pertama sekali Tok Abah, tentunya kita nak bercakap tentang pendidikan. Yang paling penting untuk kita, anak-anak kita yang mampu mengubah kita, kaum kita, hanyalah ilmu semata-mata. Dan juga yang paling penting kita nak tahu jugalah sejauh mana pendidikan adik-adik kita ni juga, dan juga bagaimana agaknya penjaga mereka mengambil berat soal pendidikan kepada anak-anak kita semua. Allahumma selamat. Terima kasih Kak Farahnya. Satu soalan yang sangat-sangat penting ya. Pertama-tama ya, penama kita dalam mendidik ini, siapa-siapa pun, apatah lagi anak yatim, kita kena berikan pendidikan yang syumul, pendidikan yang holistik. Sebab Tok Abah terkenang satu kata-kata mutiara, dia kata apa? Mendidik minda tanpa mendidik kolbu adalah pendidikan yang kosong. Jadi kita kena holistik, kena jaga mindanya of course lah, dengan kena jaga kolbunya, kena fizikal, psychological, intellectual, social ni semua kena digabungkan. Satu. Yang keduanya, untuk merangsang mereka ni pendidikan yang sempurna ialah kena buat pendidikan tu seronok. Jangan terpaksa, jangan rasa macam satu beban. Make it so kata enjoyable, seronok. Tu mak bapa, para penjaga kena fikirkan, guru-guru kena fikirkan. Yang ketiganya yalah, zaman sekarang, budak-budak sekarang, ya Allah, lepas SPM apa? Kasi saya nak jadi TikToker, nak jadi influencer, pengaruh. Dia tak nak belajar dah. Jadi dia kena ada bentuk semangat cintakan ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu fardu, wajib atas semua orang yang beriman. Dan satu lagi perkara yang sangat-sangat penting ialah bimbing mereka untuk bentuk matlamat hidup. Kadang-kadang Tok Abah tanya budak form 5, apa you punya matlamat? Tak tahulah, tengoklah. Budak form 5 umur 17 masih tak ada lagi target. Target kita boleh berubah, tapi kena ada target. Tak ada target ni ibarat naik bas tapi tak tahu destinasi. Nak Kak Farah nak pergi mana? Tak kisahlah tuan, bawa je lah bas ni. Nak ke mana? Tak kisah. Orang driver kata gila punya budak ni. Ya. Dan satu lagi disebut bahawa ini dia yang Tok Abah selalu pesan pada semua guru, semua pelajar. Ta'allimul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, kita kena ajar adab sebelum ajar ilmu. So adab kena precede ilmu. Jadi bila kita ajar mereka beradab, maka mudah mereka dapat ilmu dan jadi orang yang insya-Allah. Dan last sekali, yang paling penting ialah sebelum guru-guru dan penjaga dapat mendidik anak-anak ini untuk cintakan ilmu, mak bapa, penjaga, guru-guru kena berubah dahulu. Mereka sendiri kena betul-betul cintakan ilmu. InsyaAllah boleh jadikan contoh yang terbaik. InsyaAllah. Apa-apa pun dimulakan dengan ibu bapa, penjaga. Betul. Subhanallah. Kita berikan contoh yang terbaik, insyaAllah. Anak-anak kita semua baik-baik, belaka. Baiklah. Adik-adik kita pun ada soalan untuk Tok Abah pagi ni. Siapa? Adik Abadi ke? Silakan adik. Tok Abah, saya nak tanya. Contoh satu hari nanti, kami sudah berjaya dalam pembelajaran dan kehidupan. Bagaimana kami nak raihkan kejayaan kami tanpa ibu bapa di sisi kami? Allah, saya pula soalan adik kita ni. Allahumma selamat. Itu satu perkara lah ya. Ramai orang bila berjaya dikongsikan dengan orang yang tersayang ya. Jadi soalan daripada Abadi ni, Khairul Abadi, ya, ialah bagaimana kita nak meraihkan kalau kita berjaya tanpa ibu bapa di samping ya. Of course lah, pertamanya kita
boleh masih berbakti pada mak ayah yang sudah tiada pun dengan doakan mereka. Dengan sebab doa yang soleh sampai pada mereka insya-Allah. Ya, yang keduanya itulah dia. Bila kita dah berjaya, maka ada aset, ada lebih, ya, maka kita buat apa pun sedekah jariah yang akan kekal. Mak ayah kita dapat pahala mengalir kepada mereka. Ya, sedekah kat masjid, ya, tolong rumah anak yatim, tolong buat satu amal yang akan berterusan. Ya, itu satu perkara. Dan kena pastikan kita jadi orang yang sentiasa berbuat baik pada orang lain. Ya, awak dah berjaya buat baik pada anak-anak yatim lain, jadi pendorong, pembakar semangat pada mereka, ya. Dan jangan lupa guru-guru, jangan lupa penjaga. Kalau anda kat rumah yatim, penjaga tu kenangi mereka, ya, ziarah mereka, bagi hadiah kat mereka, raikan mereka. Ini satu perkara lah, ya. Dan kena ingat bahawa sebenarnya bila kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan tolong kita. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. So itu yang dan of course lah, kalau mak bapak kita dulu belum sempat naik haji, jadi anak-anak yang sudah berjaya buat haji badal, buat badal haji untuk mak ayah yang sudah meninggal dunia, insya-Allah. Banyak boleh dilakukan bila dah berjaya, insya-Allah. Itu dia anak-anak soleh soleha yang bersama dengan kita pagi ini, insya-Allah. Kak Farah pun doakan, ya, menjadi kenyataan realiti nanti, insya-Allah. Amin. Amin. Baiklah, bila kita bercakap tentang soal kehilangan, ya Tok Abah, kehilangan mak ayah, kehilangan benda-benda yang kita sayang ni, tentunya kita ada setengah antara kita yang rasa down dan sebagainya. Jadi bagaimana bila hilang mak ayah ni adalah satu nilai, sesuatu yang susah kita nak gambarkan dengan perasaan. Kita nakkan dorongan, sokongan mak ayah, tapi mak ayah tak ada. Jadi bagaimana untuk kita terus memberikan motivasi, inspirasi yang paling terbaik sekali untuk anak-anak syurga kita ini? Allahumma salli ala Muhammad. Ini soalan yang sangat mengusik jiwa lah, ya. Jadi sebenarnya kita kena pertama-tamanya kena ingat hakikat. Ini motivasi yang terbaik dalam surah Al-Baqarah 286. Semua orang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya. Allah tidak akan menguji kita melampaui kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. So whatever challenges that kita dapat ni, Allah tahu kita boleh cope. Itu kena ingat. Jadi semua orang kena ingat, penjaga kena ingat, dan anaknya yatim kena ingat, ujian Allah ni kita mampu menanggungnya sebab Allah dah janji. Satu. Yang keduanya, kita kena betulkan bahawa anak-anak ni, baik anak yatim, anak tidak yatim, kita ni sama hebat dengan orang yang terhebat. Betul. Macam mana kita nak tahu? Allah Maha Adil, betul? Allah Maha Adil. Jadi kalau Allah Maha Adil, maka semua orang sama tapi tak serupa lah. So sebabnya kita ni sama. Jadi kena yakin bahawa aku ni sama hebat dengan macam orang lain. Sebab yang paling penting, ramai anak yang bila Tok Abah motivasikan ialah ramai berfikir kami ni sederhana, kami ni tak pandai, kami ni. Jadi ana inda zanni abdi bi. Aku bertindak seperti sangkaan hambaku. Kalau orang yang sangka dia tak cemerlang, dia tak akan cemerlang sampai mati. Jadi kena betulkan cara berfikir. Dan of course lah, satu perkara yang kita kena betulkan, belajar niat lillahi ta'ala. Tok Abah sebut tadi, talabul ilm faridah ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu fardu. Jadi kita belajar bukan sebab cikgu ajar, bukan sebab penjaga ajar, bukan sebab orang pesan, tapi sebab Allah suruh. Allah suruh kita belajar. Dan satu lagi, belajar dengan niat untuk mengajar orang lain, kita akan dapat 10 kali ganda kehebatan, daya ingatan, semangat, dan prestasi yang hebat. 10 kali ganda. So belajar dengan, ya Allah, aku belajar ni bagi aku kefahaman supaya aku dapat ajar kawan-kawan aku yang tak faham, kawan aku yang tak sempat belajar, kawan-kawan aku yang terlupa. Belajar dengan niat untuk mengajar, insya-Allah. Dan ingat last, ya, bahawa ramai anak yatim jadi hebat. Of course yang terbaik, contoh terbaik, Rasulullah anak yatim sejak baby. Sejak dalam kandungan ibu dah yatim, ayah dah meninggal. Ya, jadi Nabi Muhammad itu anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Imam Bukhari anak yatim, dan Tok Abah baca seorang hebat, ya, di zaman mutakhir ni, Dr. Abdul Hasan Ali Nadwi. Ni orang yang sangat luar biasa, sangat pintar, sangat hebat daripada India. Ya, dan luar biasa. Ini semua anak yatim yang jadi hebat. InsyaAllah sebagai contoh. Masya Allah, adik-adik kita ni sebenarnya insan yang terpilih. Sebab Allah tahu adik-adik kuat untuk mengharungi dugaan apa saja dugaan yang Allah berikan. Masya Allah. Baiklah, adik-adik semua, kalau yang sebelah kiri tadi dah tanya soalan, yang di sebelah kanan, Amalia atau Alisa nak tanya soalan? Alisa, silakan Alisa dengan soalannya, silakan. Bagi seorang anak yatim, mungkin mereka hilang dorongan dari ibu bapa mereka untuk belajar. Jadi, bagaimana kita ingin memberi motivasi kepada anak yatim supaya mereka sentiasa bersemangat dan mempunyai tujuan untuk menimba ilmu?
Ya. Oh, aduh, macam mana ya kita nak bagi nak berikan tanpa ibu bapa, ya Allah, ya. Ini soalan yang berat ni ya. So apa yang kita boleh buat ya untuk kita bermotivasi belajar tu, itulah dia. Kita kena ingatkan pada diri kita bahawa aku ni belajar atas sebab apa? Sebab aku nak jadi orang yang berguna, sebab menjadi aset yang kebaik, aku nak jadi aset ataupun membantu diri aku dulu, keluarga aku, walaupun mak ayah tak ada ya, kita nak tolong adik-beradik. Aku nak jadi kata tu orang yang berguna. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Jadi itulah, dan Tok Abah dah sebut tadi tu ya. So kita kena ada matlamat ya, kenapa nak jadi apa sebenarnya? Jangan nak jadi TikToker je. Aku nak jadi orang yang berguna, aku nak jadi orang yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Itu sangat penting. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik ke diri kita. Ya, jadi dan untuk jadi orang yang sentiasa bersemangat, bermotivasi, ya kita kena sentiasa banyak bertanya. Ya, bertanya pada guru. As-su'al miftahul ilm. Ya, bertanya akan membuka pintu minda kita dan berkawan dengan orang-orang yang positif. Sebab perangai kita akan ikut perangai 5 orang sahabat yang kita dapat. Itu ikut kajian. Jadi kita itu antara perkara untuk kita memajukan diri kita, memotivasi diri kita dalam keadaan yang orang kelainan ujian, OKU ni, orang kelainan ujian. Anak-anak yatim ni orang OKU, dalam ketika orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang amat berat yang ramai orang tak faham. Masya Allah, hebat sekali penjelasan daripada Tok Abah. Baiklah, dah halang-halang Tok Abah ada dekat set ni bersama dengan adik-adik kita dan juga anak-anak kita yang sedang cuti sekolah ni, Tok Abah. Berbaki 1 hari je lagi apa cerita kat rumah tu. Allahu Akbar. Baiklah, tips lah, boleh tak Tok Abah kongsikan tips kepada anak-anak kita di luar sana berkenaan dengan bagaimana nak menjadi pelajar yang cemerlang dan seterusnya berakhlak, beradab dan cemerlang duniawi dan juga ukhrawi itu. Allahumma selamat, itulah dia. So kita dah sebut tadi sebenarnya Kak Farah pun dah sebut ya. Kita ni belajar ni kena jadi aset lah ya. Kita kena kata orang tu bangunkan diri kita, dan Tok Abah selalu pesan pada anak-anak Tok Abah sendiri ya, kita kena belajar adab. Seorang ulama kata, aku belajar adab 20 tahun dengan Imam Hanafi, dia kata. Dia ni ulama ya. 18 tahun aku belajar adab, 2 tahun aku belajar ilmu. So kena sopan santun. Cara sopan santun ialah doakan. Ramai pelajar yang Tok Abah survey, 95% pelajar lupa nak doakan guru. Doakan guru. Bila kita doakan guru, kita akan sayang guru, guru akan sayang kita, ilmu yang cikgu ajar berkat, dan kita dapat gunakan ilmu untuk peperiksaan, untuk kehidupan, untuk jadi manusia. Jadi doakan guru, doakan kawan-kawan. Dan Tok Abah dah pesan tadi kan, belajar dengan niat untuk mengajar orang lain. Bila kita belajar untuk diri sendiri, kita dapat 1. Bila mengajar niat untuk orang lain, untuk ajar orang lain, kita dapat 10 kali kekuatan. Luar biasa. Dan of course lah, kita kena ada matlamat ya, dan iklankan ya, letak target kita, aku nak dapat 10A ke 15A ke, aku nak jadi peguam, aku nak jadi influencer yang beriman, aku nak jadi engineer beriman. Jadi letak, lihat, ingat, naik semangat insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan, dan disebabkan itulah Tok Abah ada dekat sini berkenaan dengan kempen APIA dan juga slot peyatim kita kan, istimewanya pagi ini. Apa yang kita boleh bantu, apa yang boleh masyarakat dan kami sendiri boleh terlibat untuk sama-sama memberikan yang terbaik kepada anak-anak yatim ini? Yalah, APIA ialah Akademi Islam Anak Yatim ASEAN yang ditubuhkan di bawah projek pejatim ya. Dan ini insya-Allah ya akan membangunkan anak-anak yatim di Malaysia dan di 8 buah negara ASEAN yang akan bermula insya-Allah bulan Januari. Kampus sementara dah ada, tapi sekarang nak buat kampus yang tetap. Yang kampus pula ada masjid. So jom kita di samping kita membantu akademi ini, kita membangunkan masjid. Ya Allah ya, barang siapa membangunkan masjid walaupun sebesar sarang burung akan membina istana dalam syurga. Dan disebut bahawa Nabi dah mengesahkan ana wakafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dengan orang yang membantu anak yatim ni dengan apa cara pun ya, cenggini rapat. Jadi jom kita ya, jom kita sama-sama kita Tok Abah seru diri Tok Abah dan semua orang. Jom kita bantu ya, dapat kita bersedekah. Dan ingat, mana tahu hari ini hari kita terakhir nak sedekah hari ini. Ya, ada nombor tu. Ya, nak sedekah hari ini, jangan tunggu minggu depan ke, nak tunggu hari Jumaat ke. Ya, sebab kita mungkin mati hari ini. So bagi yang terbaik dan jangan takut. Ya, sedekah adalah amalan yang orang mati pun minta dihidupkan semula sebab nak bersedekah. Jom kita sedekah, apatah lagi dalam membantu anak yatim insya-Allah.
Allahu Akbar. Bila Tok Abah sebut, mungkin ini adalah hari yang terakhir kita. Terus rasa tersentak Farah pagi ini. Tok Abah, terima kasih atas segala peringatan, nasihat, pesanan pagi ini. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, ikon penyatim yang tidak asing lagi, seringkali bersama dengan kita memberikan inspirasi, motivasi adik-adik kita. Adik Abadi, adik Ashraf, adik Alisa dan Amalia. Masya Allah, nama sedap-sedap belaka. Terima kasih semuanya. Selamat maju jaya, sukses dunia dan akhirat. Kak Farah doakan ya. Amin. Okey, sehingga kita berjumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Mak. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.